Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita panjatkan selawat dan salam kita ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam Barisan Bilal, Siap dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Maq'adus Sidqin. Maq'adus Sidqin. Apa makna Maq'adus Sidqin? Maq'ad tempat duduk. Maq'adus Siddiqin. Sidqin. Maq'adis sidqin. Sidqin benar, tempat duduk yang benar, itu tempat-tempat orang yang benar. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Pada tajuk yang lalu kita berhenti pada dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan engkau itu ada kalanya taat atau maksiat atau yang harus. Situ kan? Ini tak ada angkat ke bawah. Bawah lagi. Selang itu firman firman lah ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman. Bawah. Muka surat berapa? Muka surat ayatnya 14. 14. Dari 14. Oh. Nanti kita dah sampai belah ni dah. Masuk fasa perut dah. Ya, perut dah masuk. Okey. Jadi muka surat kitab Jawi ni muka surat 14. Kita masih berada di dalam bab fasal yang keempat pada menyatakan perut, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu harta anak yatim kerana zalim, hanya sahaja makan mereka itu di dalam perut mereka akan sebab bagi api neraka. Selagi masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Baik tuan-tuan hadirin mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi musannif pengarang kitab ni memetik firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman, iaitu sungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dalam keadaan zalim.
Maksud kata dia makan harta anak yatim dalam keadaan yang tidak dibenarkan, menzalimi, makan harta yang haram. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sungguhnya dia makan di dalam perut dia itu api neraka. Sebab perkara yang haram, apabila makan, tempat yang lebih utamanya, tempat yang lebih aulanya adalah neraka. Jadi ini nak cerita bab perut ni, maksudnya perkara, segala sesuatu perkara yang masuk ke dalam perut kita mestilah daripada perkara yang halal, daripada perkara yang halal, daripada perkara yang suci, daripada perkara yang bersih, daripada perkara-perkara yang tidak diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala, daripada perkara-perkara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk seorang itu makan, untuk seorang itu masukkan perkara tersebut di dalam perutnya. Jadi di antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, pada anggota kita ni adalah nikmat perut. Maka wajib kita jaga dia dengan cara kita makan ataupun memasukkan sesuatu perkara yang dalam perut itu mestilah perkara yang halal, mestilah perkara yang bersih, mestilah perkara yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu perkara yang diharamkan yang disebutkan di sini adalah makan harta anak yatim, adalah makan harta haram. Jadi kerana apa tuan-tuan? Kerana apabila seorang itu makan daripada makanan yang haram, maka perkara itu akan menjadi darah dagingnya, akan menjadi darahnya, akan menjadi bertukar menjadi dagingnya. Maka itu sesuai dengan firman, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dalam hadis, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Tiap-tiap daging, tiap-tiap isi yang tumbuh daripada perkara yang haram, fannaru aula bih, maka nerakalah yang lebih utamanya. Ini bab makan harta anak yatim. Ini Allah Ta'ala cerita, datangkan satu contohnya. Maka contoh-contoh yang lain pun dikiaskan lah. Dia yang haram-haram tu tak boleh makan belaka lah. Bukannya hanya harta anak yatim saja, harta bapa yatim pun kalau kata dia makan secara batil, dia makan secara haram, maka haram jugalah. Bukan maksud anak yatim saja yang haram. Ini nak kata lebih mimbabi taghlib. Maksudnya kalau kata ini yang paling, bila kata anak yatim pun tak boleh, yang lain pun tak boleh jugalah. Bila kata daging babi Allah Ta'ala haramkan dalam Quran, tak boleh makan daging babi, ya. Bukan maksudnya daging babi saja yang tak boleh makan. Itu Allah Ta'ala sebut satu saja, tapi yang lain tu dikiaskan kepada daging babi. Itu ada majaz dari situ, ada, kita panggil bahasa Melayu apa? Metafora lah. Metafora kan? Kalau dalam ilmu sastra bahasa Melayu pun dia ada metafora, dia ada, saya pun lupa lah, lama tak belajar. Dalam bahasa Arab dia adalah ada majaz, ada kinayah, ada majaz mursal, ada tasbih, ada isti'arah. Itu dalam bab ilmu bayan dia panggil, ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni ada 3, badi', bayan, ma'ani. Salah satu daripada cabang ilmu balaghah tadi ilmu bayan. Ilmu balaghah ni apa? Ilmu yang sastra bahasa Arab lah. Ilmu sastra dia. Jadi bila sebut Allah Ta'ala daging babi saja, bukan maksud daging saja yang haram, tapi maksudnya sekalian daripada anggota babi tersebut haram. Dagingnya, matanya, bulunya, kulitnya, kukunya dan sebagainya. Itu dia panggil min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu tapi yang maksudnya semua. Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmul khinzir. Hurriman alaikumul maitatu, dalam ayat lain hurriman alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan kepada kamu bangkai, wad damu darah, wa lahmul khinzir dan daging babi. Allah Ta'ala tak sebut khinzir saja, Allah Ta'ala sebut lahmul khinzir. Ini maksudnya min itlaqil juz'i wa iradatil kulli. Sebut satu bahagian, tapi yang dimaksudkan haram itu keseluruhan daripada bahagian babi tersebut. Sebab tu kalau orang yang liberal
ataupun orang yang dia faham Al-Quran dengan otak dia sendiri. Dengan dia mentafsirkan Al-Quran dengan fahaman dia sendiri. Dia panggil literal, orang yang faham Al-Quran dengan tekstual, dengan literal ataupun dengan teks semata-mata. Maka memang dia akan jadi sesat walaupun dia baca Quran. Ada orang baca Quran walaupun sesat, ada orang yang faham ataupun ada orang yang baca Quran sesat sebab dia baca tapi dia tak faham makna yang di sebalik kehendak ayat tersebut. Itu orang yang baca Quran. Apalagi ada kitab dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan, ada macam kita belajar kitab tasawuf ni kan, ada kitab yang sesuai kita baca untuk awam, maksudnya untuk golongan macam kita ni, golongan yang di peringkat awam ya, umum, sesuai macam kitab Penawar Bagi Hati ke, Minhajul Abidin ke, hatta sampai kitab hikam sekalipun ulama kata boleh dibaca. Tapi ada tak semua hikam lah, ada syarah-syarah yang mudah yang boleh dibaca secara umum. Tapi ada kitab-kitab tasawuf yang tak boleh dibaca secara awam, bahkan haram, dihukumkan haram, bahkan dilarang ulama untuk baca. Bukan salah kitab tu kadang, tapi takut kita fahamnya itu secara salah. Kita fahamnya itu macam kitab Fususul Hikam, kitab Futuhat Al-Makkiyah, kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ni tuan-tuan ulama tasawuf besar. Tapi dia ini menjadi dikritik ramai ulama yang tak faham tentang kitabnya, ataupun dikritik ulama tentang beberapa masalah di dalam kitabnya itu. Kadang bahkan sebahagian ulama yang mengharamkan baca kitabnya. Kadang bukan salah kitabnya itu, kadang pemahaman orang tidak sampai kepada apa yang ditulis di dalam kitab tersebut. Kita tahu yang peringkat tinggi. Jadi kita baca kitab-kitab yang boleh kita baca untuk awam. Itu kitab pun sama juga. Al-Quran pun macam tu juga. Bukan Al-Quran itu salah, kalau Allah tak salah. Tapi ada orang yang salah faham. Seperti mana golongan liberal dan sebagainya. Sebab tu tentang kitab Quran ni kita tak boleh baca ataupun fahamnya hanya dari sudut terjemahan semata-mata. Tak boleh, kita tak akan boleh faham. Mungkin kita hanya tahu ubah bahasa, dia panggil ubah bahasa daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu, bahasa Arab ke bahasa Inggeris. Tapi sebalik makna, pendalaman makna, pentahqiqan makna itu kita tak boleh. Melainkan kita kena belajar beberapa ilmu tertentu untuk kita mendalami maksud, mendalami makna Al-Quran yang sebenar. Sebab tu kita nak menafsirkan Al-Quran, kita kena tengok tafsiran yang telah ditafsir oleh ahli tafsir, oleh mufassirin, oleh ulama tafsir. Bukan kita ambil Quran macam tu, terus kita nak tafsirkan dengan kepala kita. Itu tak boleh. Jadi kita tak cukup ilmu, tak cukup alat untuk mentafsirkan ayat ataupun makna dari sebalik ayat Quran tersebut. Baik tuan-tuan. Kemudian maka katanya lagi, selagi masuk mereka itu ke dalam neraka, api neraka Allah yang bernyala-nyala. Maka ini kata apa, amaran daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan harta daripada harta yang haram, maka ancamannya adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah lahmun la yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Jadi kata Nabi SAW, seorang itu kalau makan perkara yang haram, maka tidak dapat masuk ke dalam syurga. Mafhum kata, bila tak masuk syurga, masuk neraka. Wal iyadzu billahi min dzalik. Antara dua tu kita ni tuan-tuan. Kalau tak ke syurga, ke neraka. Tak ada tempat yang ketiga. Kalau tak ke syurga, ke neraka. Itu pegangan ataupun akidah ikut kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada sebahagian
kelompok puak yang i'tikadkan kalau tak masuk ke syurga, tak masuk ke neraka, ada satu lagi tempat. Itu sebagaimana pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah tak masuk syurga, tak masuk neraka, ada satu lagi tempat. Baina manzilatain dia panggil. Manzilah baina manzilatain, ada satu tempat di antara dua tempat, yakni di antara syurga dan neraka ada satu lagi tempat. Itu salahlah di sisi sudut i'tikad kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau orang tu tak masuk syurga ke neraka, itu saja. Kalau Allah Ta'ala tak masuk ke syurga, masuk ke neraka. Kalau tak masuk neraka, masuk ke syurga Allah SWT. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala kita ni semua masuk syurga lah. Kan siapa nak masuk neraka, tak nak, semua tak nak. Jadi kerana tak nak kita ke dalam neraka Allah SWT, la yadkhulul jannah lahmun nabata minal haram. Kita masuk syurga daging yang tumbuh daripada perkara yang haram. Jadi tinggalkanlah perkara yang sebab daging ataupun benda yang kita makan daripada perkara yang haram menjadi darah daging kita. Kemudian benda itu tidak akan hilang. Jadi daging kita akan kita bawa selama. Jadi daging kita tumbuh jadi isi kita, jadi daging kita. Benda itu akan kekal di dalam diri kita sampailah kita mati. Itu perkara yang sangat besar. Sebab tu orang dulu, ulama-ulama dulu dia mengambil berat sangat tentang masalah pemakanan kita ni. Masalah makan ni memang orang dulu, orang tua-tua dulu ataupun ulama-ulama kita dulu memang dia sangat mengambil berat tentang masalah pemakanan. Itu dari sudut dosa pahalanya. Dari sudut kita cek dari sudut kesihatan pula lain cerita lagi. Orang dulu dia tak makan perkara-perkara yang kata apa. Tapi ialah kita nak tengok dulu dengan sekarang memang tak sama lah. Maksudnya orang dulu dia nak makan sayur ke makan apa tanam belakang rumah kan. Jadi dia tak ada racun apa semua makan. Sebab tu dia sihat, umur 70-80 pun sihat, umur 100 pun sihat lagi. Kita tengok dulu. Jaranglah orang dulu yang meninggal umur 40. Bukan maksudnya kita mensalahkan takdir Allah, tak. Ini ada sebab musabab. Walaupun umur 70-80 tengok kuat lagi kan. Tok Nek saya dulu, moyang lah kita panggil kan, Tok Nek. Ayah kepada datuk saya tu kan, dia panggil, belah panggil dia panggil Tok Nek, belah Kedah dia panggil Tok Nek. Sama ada lelaki atau perempuan kan. Umur 90-80 jalan lagi sihat, jalan kampung kan. Sampai umur 100 lebih baru meninggal kan. Gitu. Itu dia kata apa? Makanan orang dulu-dulu tu dia tidak ada racun. Jadi makanan dia orang itu sihat sebagainya. Baik. Saya tak nak tanya kita sekarang ni makan ubat-ubat. Kita sekarang banyak penyakit lah kan. Ya. Dan ubat-ubat ni saya ada baca daripada satu artikel daripada satu doktor Indonesia. Lama sekali bagi orang yang darah tinggi, jantung kan. Dia kata ubat-ubat yang kita minum ya, yang ada yang makan tu yang ada nama lol lah, ni orang apa semua, dia ada konten benda babi. Dia kata sebahagian lah. Ada bab tu ada dia. Konten sikitnya. Konten sikit. Jadi kalau tak ada tu, dia kata mungkin susah nak dibaiki sakit kita. Dan ada saya pergi di FJN ni, jantung kita ni ada injap. Dia kata injap yang paling tahan, kalau budak-budak kecil lagi, injap yang diganti tu injap datang tu. Jantung. Jantung kita. Jantung manusia ni. Dia bila injap dia kata bocor kan. Dia orang bagi balik tu lah maksudnya. Dia pakai benda tu. Pakai benda tu Jantung benda binatang injap. Dia masalah penggunaan benda yang haram pada pengubatan itu tengok kepada keadaan. Kalau dah kata tak ada dah benda yang halal, yang suci untuk kita lakukan sebagai satu perubatan untuk mengubat satu penyakit tersebut, melainkan benda yang haram tu je, maka itu dah dikirakan darurat. Bila darurat tak ada masalah. Tapi yang masalahnya mesti dia meletakkan masuk DNA babi ke apa ke dalam perubatan.
sedangkan benda itu hanya sebagai benda yang tak bukan tak semualah, kita katakan sebahagian kan. Sedangkan kalau kita tak masukkan itu pun tak ada masalah. Maksudnya masih lagi ubat itu berfungsi, masih lagi penyakit itu ada ubat yang lain untuk mengubati walaupun tak pakai ubat tu, maka itu haram. Tapi kalau kata memang dah tak ada dah ubat, melainkan benda yang haram saja, tak ada masalah lah. Maksudnya itu dah masuk dalam mimba bil darurah. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Darurat itu dibenarkan dalam perkara yang haram, perkara yang larang. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan dengan benda haram tu dengan kadar saja. Maksud kata dia kena pakai sikit saja. Dengan banyak tu saja dah boleh mengubati. Maka cukup dengan banyak tu, tak perlu dia nak tambah dengan lebih lagi. Itu bila dah tambah yang lebih, itu dah jadi haram. Jadi pengubatan ni tengok jugalah kepada keadaannya tu. Tapi tentang masalah ubat tu Allah alam lah, saya nak cerita pun tak berani lah. Sama ada itu memang dalam tak ada ubat yang lain mesti kena masukkan DNA babi tu juga, Allah alam. Itu kita kena check balik lah. Kena rujuklah dengan ulama tu satu hal, dengan pakar perubatan. Sebab kita nak merujuk satu-satu bab masalah ni kena ahli dia lah. Maksudnya dalam bab perubatan, ulama ataupun orang yang menghukumkan bahagian fatwa sebagainya nak menghukumkan, dia kena panggil buat kajian daripada sudut perubatan tu dulu. Dia nak dengar penerangan mereka bagaimana barulah kita boleh putuskan hukum. Tak boleh kita putuskan hukum dengan kita kata tak boleh. Tak, kita kena kaji dulu. Cek dulu yang bahagian pakar perubatannya macam mana, kenapa, perlu ke tak dan sebagainya. Adakah ini masuk dalam bab darurat, adakah ini masuk bab apa sebagainya, dikirakan apa semua, barulah diputuskan hukum. Macam kita katakan tadi lah, kalau kata dah tak ada dah ubat, yang tu je memang, yang tu je yang boleh kita katakan dengan kajian, dengan sudut dan sebagainya, itu yang boleh menyebabkan ubat yang paling kuat, yang paling hampir untuk menyelesaikan ataupun untuk menyembuhkan penyakit. Yalah, ubat tu memang asbab dia, yang Allah Ta'ala yang menyembuhkan memang. Tapi asbab yang paling kuat sekali untuk sembuh penyakit adalah ubat yang mengandungi benda yang haram. Tak adalah benda yang halal yang boleh, maka terpaksa. Sedangkan menjaga masalah nyawa itu lebih utama. Kan kita masuk dalam bab maqasidus syariah, hifzul mal, hifzul din, hifzul nafs. Menjaga nyawa itu lebih utama. Tak boleh biarlah mati tak boleh pakai. Tak boleh. Ada benda haram tapi kita boleh guna untuk menjaga nyawa, maka benda haram itu boleh digunakan. Tapi tengok dengan kadar, tengok dengan keadaan lah. Bukan semua main tibai aja. Kalau kata ni haram pakai, tak boleh juga kan. Masalah kita sekarang ni, kita orang awam itu pun tak tahu gitu kan. Ya. Kalau masalah benda tak tahu, tak ada masalah lah. Bila kita dah dibagi tahu, baru kita tahu. Tapi bila kita pergi klinik katakanlah, kita sekarang ni ada penyakit lah, jantung ke, darah tinggi ke apa kan, kita pergi klinik yang memberi ubat pun doktor Melayu. Jadi, mesti dia tahu lah. Mesti dia tahu. Kenapa dia tak apa benda ni? Jadi ketika yang tak tahu, kita makan je lah. Iyalah. Tapi bila dah berapa banyak dalam perut kita, dah jadi daging kita juga, macam mana kena tu? Itu kita tak besar pun. Itu bukan masalah kita. Masalah orang yang tidak tahu ini masalah lain lah. Kita tak tahu, sedangkan pada zahir kita benda itu tidak haram lah. Macam itulah yang diorang jual nasi itik daripada Cina tu, kita beli, kita makan. Pada zahir kita orang Melayu yang jual. Pada zahir kita beli ubat tu orang Melayu, orang Islam yang jual. Pada zahir kita tak nampak benda itu najis, tak nampak benda itu haram. Maka itu kita hukumkan zahir, kita makan apa semua, kita tidak bertanggungjawab lah tentang masalah tu. Tapi ada pun orang itu dia tahu, dia sembunyikan daripada kita dalam tu benda yang haram, tak beritahu kita, dia yang tanggung lah. Kan? Maksudnya kita ini tak menanggung lah, walaupun itu masuk benda yang hakikatnya benda haram, tapi tidak menjadi orang kata apa, dosa bagi kita. Sebab kita ni tak disuruhkan untuk kita cek sampai dengan benda yang kita tak perlu cek. Kita disuruhkan cek benda itu halal dan haram pada sudut zahir kita. Pada zahir kita itu halal, pada zahir kita itu haram.
Tapi benda tu selindung pada zahir halal, tapi hakikatnya ada benda yang haram macam tadi kan ubat tadi. Maka kita tidak berdosa. Untuk maklumat tuan-tuan semua ya, kalau kita ada penyakit jantung ya, kita masuk ke dalam hospital, saya sebab ini saya menunjukkan diri saya. Enjin saja saya sakit dada. Maka ke hospital, ditahan situ, dia bagi tahu nasib baik doktor India sebenarnya bagus tu. Dia kata, minta maaf Pak Haji, ini ubat yang kita nak bagi ada 2 gitu. Kalau pakcik nak cepat baik, duduk hospital 3 hari. Kalau tak baik, kita bagi 6 hari. Apa ubatnya dia kata? Dia ada mengandungi benda tu. Dia akan tutup di keliling kita punya pusat ni, tahan kita 3 hari sebab dia 3 hari kena buat. Jadi saya ambil tak mau lah sebab kita dah dibagi tahu. Jadi bagi dia sama juga macam tuan-tuan gitu kita COVID kan. Kita cucuk apa? Vaksin. Vaksin tu pun ada sebahagian kata, tak semua vaksin, ada banyak jenis kan, apa semua lupa dah nama dia. Sinovac, lagi apa lagi? Pfizer. Satu lagi apa lah. Ada yang vaksin tu ada dikatakan masuk DNA itu juga. Masuk DNA Ba'alif Bayar itu juga. Tapi ulama memutuskan sebab perkara itu masuk dalam mimba bil darurah. Macam kita sebut tadi. Sebab kita kena pakai benda tu. Kan? Sebab maslahah menjaga nyawa itu lebih utama lagi. Maka ulama, salah satunya ulama di Indonesia waktu tu mereka putuskan halal. Semua vaksin jenis apa pun halal. Maka ulama pun cucuk juga. Alim ulama dan guru pun cucuk juga vaksin masa tu. Sebab itu masa tu kan ada orang yang anti vaksin. Tak itu kita tak cerita lah. Cuma nak cerita kata kalau pegangan dia tak ada masalah lah. Cuma kita nak kata hifzuddin, hifzul ma'i, hifzul nafsi, menjaga nyawa itu lebih utama. Sebab tu kita kena belajar juga fiqh aulawiyat. Di samping kita mengaji fiqh yang disebutkan dalam kitab-kitab ni, sebab fiqh ni tuan-tuan dia berkembang dari sudut masa, dari sudut tempat, dari sudut masa, dia akan berkembang hukum fiqh tu. Dia fiqh ni dia bukan apa dia panggil beku. Macam ilmu akidah, ilmu tauhid tu ilmu yang macam tu je, banyak tu je. Kita bila sebut tu dia tak akan berkembang dah. Maksudnya kalau kata disebut sifat Allah Taala ada 20 menurut Asy'ariyah, sampai ke kiamat lah kita mengaji 20 tu je. Tapi bab fiqh, zaman Imam Syafi'i tak sama dengan zaman Imam Nawawi. Imam Syafi'i 150 Hijrah, wafat 204 Hijrah. Imam Nawawi tahun 600 Hijrah sekian. Itu dah beza 400 tahun, dah beza dah. Lepas tu Imam Syafi'i di Mesir, Imam Nawawi di di Syria. Di Baghdad lain, di Syria lain. Lepas tu apa lagi tempat kita pun sudah berbeza. Kita dengan Imam Syafi'i berapa ribu tahun dah, dengan Imam Nawawi berapa tahun, ratusan tahun dah. Jadi fiqh itu dia akan berkembang dari sudut zaman, dari sudut masa ke semasa. Dulu hukum apa? Bayi tabung. Tak ada dulu. Kita buka nak cek hukum bayi tabung, buka dalam kitab-kitab kuning. Memang tak ada lah. Hukum bayi tabung sama ada kitab bahasa Arab ataupun kitab bahasa Melayu, kitab Jawi macam ni yang ditulis ulama yang ratusan tahun dulu. Ada hukum bayi tabung. Tak ada sebab masa tu belum ada lagi. Tapi dikiaskan dengan kaedah yang sama, kita tengok lah. Dikiaskan, dilihat kepada sudut maslahahnya, dari sudut berbagai sudut yang lain, melihat kepada pakarnya apa semua, maka barulah diputuskan hukum tersebut. Jadi hukum ni nak kata ada sesetengah hukum yang dia berkembang dari satu masa, satu tempat, satu zaman ke satu zaman yang lain. Adapun ilmu yang ada tidak berkembang. Baik tuan-tuan, itu kita masalah ubat, masalah apa ni kita serah kepada ahlinya. Kalau kata doktor kata ada babi, ada apa kan, DNA sebagainya, kita tengok dulu ada tak fatwa setempat kita yang memutuskan tentang masalah tu. Sebab fatwa ni akan dikaji, semasa-semasa akan dikaji. Kalau kata dah ada fatwa tempatnya, kita ikut fatwa tu. Tak payah pening kepala lah kan. Fatwa kata haram. Sebab tu fiqh ni dia kena lihat kepada waqi'i. Sebab tu orang yang jadi fuqaha, faqih dalam fiqh ni, dia bukan hanya faqih kitab saja, tapi dia faqih waqi'i. Faqih kitab dia boleh urai kitab. Tapi kalau dia faqih kitab saja, dia tak faqih waqi'i. Faqih waqi'i ni yang
setempat. Maksud dengan dia boleh tahu hukum yang sezaman setempat dengan dia. Dia akan apa, baku ataupun kaku di dalam fatwa dia. Sebab dalam kitab tak ada ni, tak boleh. Tak semestinya. Tengok dulu kepada keperluan zaman sekarang. Tengok dulu kepada keadaan zaman sekarang. Tengok dulu kepada maslahah, kebaikan dan sebagainya. Tuan-tuan. Kita baca kitab tasawuf ni tapi jadi fiqh pula. Tak apalah kan. Tak apa, insya-Allah. Apa yang saya tahu tu saya ceritalah, saya tak tahu tu wallahu alam lah, kena tanya mufti lah. Baik, sampai mana tuan-tuan? Cukup dah. Sikit lagi kita sambung Boleh. Artinya daripada makanan yang haram, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru aula bih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Ini beberapa hadis Nabi yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang larangan makannya benda yang haram. Dan sabda Nabi SAW, faman ittaqash syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'ardihi. Artinya barang siapa memelihara dirinya pada sekalian syubhat, maka sungguhnya telah menuntut bersih ia akan agama dan dirinya. Ini perkara yang syubhat tak sampai kepada haram. Kita makan pun kalau perkara yang syubhat tak sampailah hukumannya. Itu daripada perkara yang haram. Tapi menjaga daripada perkara syubhat itu adalah bersih. Nabi kata, orang yang menjaga daripada syubhat faqad istabra'a lidinihi, maka dia telah membersihkan agamanya, wa ardihi, dan telah membersihkan jiwanya, dirinya, harga maruahnya. Ardihi ini maruah dirinya. Jadi yang syubhat pun kalau boleh kita tinggal, bukan yang haram saja. Yang syubhat juga kita kalau boleh jauhkan, tinggalkan perkara syubhat. Sebab dalam hadis yang lain Nabi kata, innal halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sungguhnya perkara yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan syubhat itu perkara yang tak jelas, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ramai orang yang tak tahu, yang tak jelas, tak tahu tentang hukum syubhat. Sebab syubhat ni bukan ma bainal halal wal haram. Di antara halal dan haram kita tak jelas, maka kita tinggalkan juga. Sehinggalah jelas sesuatu perkara tentang kehalalannya, jelas tentang halal satu perkara tu, baru kita ambil, baru kita makan, baru kita bawa dan sebagainya. Tapi kalau masih tak jelas, kita tak jelas halal, kita tak jelas juga kata dia itu haram, maka kita hukumkan sebagai syubhat. Maka syubhat pun eloknya tuan-tuan ditinggalkan. Orang yang tinggalkan syubhat, semuanya dia telah membersihkan agamanya, membersihkan diri dan maruahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwasanya yang makan akan makanan yang haram dan yang syubhat itu tiada diberi petunjuk akannya kepada ibadah. Jadi perkara yang kedua, kenapa Allah Subhanahu taala larang, kenapa Nabi larang kepada perkara yang haram? Kerana orang yang makan yang haram dan yang syubhat, termasuk sekali ni, orang yang makan makanan yang haram dan yang syubhat, tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah. Maksud kata, orang yang makan haram, makan syubhat, nak buat ibadah susah. Nak semayang malah, nak zikir malah, nak baca Quran malah hati tertutup. Sebab apa? Disebabkan perkara yang haram itu dah masuk di dalam jiwa dia. Perkara yang halal, yang haram itu dah masuk di dalam, menjadi darah dagingnya, dah masuk ke dalam perutnya. Maka payah nak buat amal ibadah. Itu masing-masing kita cek diri kita masing-masing. Jangan kita nak menunjuk kepada orang yang lain. Kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran. Sama ada kekotoran yang dapat dilihat dengan mata, seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat lihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makanan yang haram dan yang syubhah. Jadi kotoran ni tuan-tuan, ada kotoran yang zahir, ada kotoran yang batin. Kita nak mengerjakan ibadah, untuk sahkan ibadah kita adalah menghilangkan segala kotoran yang zahir. Sahkan, nak sah ibadah, kita nak semayang,
kena hilangkan kotoran zahir kita. Maksudnya kotoran yang tak nampak ni, tai cicak, tai ayam, tai lembu, dan juga hadas kita lah, hadas kecil sebagainya. Barulah kita boleh sembahyang. Tapi nak menyempurnakan ibadah kita, maka kita kena sempurnakan juga, kena buang juga kotoran yang batin. Apa kotoran yang batin? Hati yang kotor, diri dalaman kita ini yang kotor disebabkan makanan yang haram, disebabkan perkara-perkara yang haram dan sebagainya. Maka bila mana nak suci sembahyang, nak sempurna sembahyang, tak patutnya dia kata di sini ibadah itu melainkan suci kotoran yang nampak dan suci juga daripada kotoran yang tidak nampak, seperti hadas kecil, hadas besar, dan masuk juga makanan yang syubhah, makanan yang haram dan makanan yang syubhah. Itu bukanlah nak mengesahkan ibadat kita, cuma nak menyempurnakan ibadat kita. Dah tu kalau kata tak sah ibadat, kalau kata orang itu ada banyak makan yang haram sebelum ni, maka benda yang haram tu duduk dalam diri dia dah jadi darah daging dia. Bila dia sembahyang tak sah ke? Sah lah. Kalau kata selagi mana dia sudut anggota zahirnya dah sah, dah suci, ada kecil, ada besar, dah ambil wuduk, dah sahnya dirinya itu daripada pakaiannya itu daripada kotoran, najis dan sebagainya, maka sah dah sembahyangnya. Itu kotoran yang zahir. Tapi nak menyempurnakan ibadah, yang dalaman, yang batin pun kita kena sucikan juga. Yang ketiga, bahawasanya yang makan akan makanan haram dan syubhat itu ditegahkan akan dia daripada mengerjakan kebajikan. Dan jika mengerjakan ia akan kebajikan, nescaya tiada diterima daripada kebajikan tersebut. Ni takut tentang orang yang makan benda yang haram, orang yang makan benda yang syubhat, ditegah daripada mengerjakan kebajikan. Mari kita sebut tadi lah, nak buat perkara yang soleh, nak buat ibadah susah. Dan kalaupun dia buat ibadah tersebut, nescaya tiada diterima daripadanya. Ibadah kita yang lakukan tadi tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang besar. Kita hari-hari duk sembahyang, tiba-tiba sembahyang kita Allah Taala tak terima. Allah. Itu kita takut. Sebab ada mani'. Sebab itu bagi mereka yang sengaja. Sengaja lah kita kata ni, yang sengaja. Macam sekarang makanan di sini kan, di negara kita banyak ya, yang kita pun tak tahulah yang syubhat tu. Contohnya lah Kentucky itu, saya pun tak 100% mengatakan itu. Sebab dalam segi sembelihan, tidak mahulah siapa yang jenis itu ya. Ataupun bukan Kentucky, yang lain lah. Iyalah. Ada satu ustazah tu mengatakan kadang ayam kat TF pun kita takut kan, belum mati lagi, dia digantung tu, dah mula mana mati dia bukan kerana sembelihan, kerana diseksa tu, ataupun kadang-kadang orang sembelih kat kan sembelih sampai kat gantung. Bukan kan? Itu dia, kita kembali dalam fiqh dia ada panggil hayatul mazbuh. Kalau hayatul mazbuh itu masih dikirakan sah, masih dikirakan halal. Maksudnya macam ni, kita sembelih ayam, ayam tu dah berlumpur, tapi dia ada juga sikit-sikit tu. Tapi dia mati bukan sebab mati, lepas tu kita tindankan banyak-banyak kan. Kita nampak pada zahir ayam tu duduk ni legak ni tindan, lepas tu kita hukum dengan kata ayam itu dah mati bukan sebab kita sembelih, mati sebab lemah ditindak semua tadi. Tapi kalau kata ayam itu sudah dah sampai hayatul mazbuh, hukumnya halal. Hayatul mazbuh ni nyawa ikan dia panggil. Hayat ni maksudnya nyawa, mazbuh tu yang disembelih, nyawa sembelih tu. Maksudnya bila kita sembelih memang dia tak terus mati, dia ada sikit macam tu kan. Itu sebenarnya kalaupun dia mati, kita masa tu kita dah tindan pun sebenarnya dia mati bukan sebab tindan, dia mati sebab sembelih dah. Itu tak ada masalah. Melainkan kalau dia sembelih itu tak ni, ataupun ayam tu tengah gelupur, dan tadi macam tuan kata ayam tu tengah gelupur, kita sembelih masa betul-betul habis sembelih terus tindan, memang kita nampak waktu tu dia mati dengan sebab tindan, itu haram lah. Tapi kalau memasak nyawa-nyawa ikan kita tindan, itu dia mati, tak ada masalah. Sebab itu dia panggil hayatul mazbuh. Sebab ada kajian berkatakan
Katakan dia kena sembelih satu hari tu 100,000. Kalau dia tak buat, nak tunggu sampai dia mati betul kan, memang tak capai pada target tu. Sebab itulah kita kena tahu hayatul mazbu. Orang yang sembelih kena alim jugalah. Kena pandai dalam bab fik penyembelihan. Sebab bila kata dia tahu dah ayam tu dah sampai tak hayatul mazbu, dia tindan pun tak ada masalah, ayam tu halal dimakan. Melainkan dia tak, ayam tu belum sampai hayatul mazbu, dia tindan dan ayam itu mati bukan sebab sembelih. Ayam itu mati dengan sebab ditindan tadi. Itu hukum haram. Jadi orang sembelih kena faham juga bab fik penyembelihan. Dia dalam sembelih tu dia panggil hayatul mazbu. Maksudnya dia dah putus dah urat. 2 urat tadi kan. Urat nyawa satu lagi urat nafas dan urat makan kan. 2 urat tu kan. Warik. Bahasa Arab dia urat. Ada 2. Urat marik ya. Urat warik dengan satu lagi itulah urat makan dan urat juga urat nafas dia tu. Kalau kata dah putus kedua-duanya, itu maksudnya dia dah mati dengan sebab sembelih. Bukan mati dengan sebab yang lain. Itu kita faham bab hayatul mazbu. Satu lagi dia panggil wadajan. Wadajan itu sunat. Jadi kalau ditindan tadi kita tengoklah, kalau kata dia ditindan awal sangat kan, sembilan memang ayam tu terus ditindan, itu masalah jugalah, kita tengoklah. Tapi kalau kata ayam itu dah sampai dipanggil hayatul mazbu tadi, dia tindan tak ada masalah. Maksudnya dia mati tu bukan mati sebab tindan tu sebenarnya. Memang dia mati dah, cuma nyawa-nyawa ikan mati dah sebenarnya. Dia macam mati dah lah. Dihukumkan dah mati dah sembelihan, walaupun kita nampak dia itu masih macam nyawa-nyawa ikan. Tapi dihukumkan mati. Senang cerita dihukumkan mati dengan sebab sembelih dah. Baik tuan-tuan, kita habiskan yang ketiga. Yang ketiga bahawasanya yang makan akan makanan yang haram dan syubhat itu ditegak akan dia pada mengerjakan kebajikan, dan jika mengerjakan akannya tiada diterima daripadanya dan tiada ada baginya melainkan penat jua. Kemudian sabda Nabi SAW, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal dha'. Artinya berapa banyak daripada orang yang sembahyang malam tapi tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga, dan berapa banyak daripada orang yang puasa tiada ada bagi daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Diceritakan daripada Ibnu Abbas. Ini hadis ini diriwayatkan pada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la yaqbalullahu salata amri'in fi jawfihi haramun. Artinya tiada menerima Allah Taala akan sembahyang seorang yang ada dalam perutnya yang haram. Sampai itu dulu kita berhenti. Inilah hadis Nabi kata orang yang makan perkara yang haram, Allah Taala tidak terima segala amal kebajikannya, melainkan apa yang dia dapat pahala tak dapat, ganjaran Allah Taala tak dapat. Yang dapat penat saja. Penat duk mayang siang malam, penat duk amal ibadah, penat duk baca Al-Quran, tapi tiba-tiba tidak dapat pahala daripada Allah. Itu sangat perkara yang kita takut tuan-tuan hadirin Allah Subhanahu taala. Kita betul. Ya. Ini mana katakanlah orang tu dia tak sedar kita tak sedar kita buat tadi kan, makan yang halal yang sebab tadi kan. Tiba-tiba dia berasa lah. Dia berasa dah termakan benda ni. Dan dia sekarang nak cuba perbaiki dirinya. Maknanya dia nak taubat lah. Adakah bila dia dah taubat tu, memang dia tak buat lagi, katakan dia nak makan itu punya dia. Adakah yang tadi pernah saja apa saja tadi tu Allah tarik? Dia kalau dia kata ada akan sampai hayatnya habis. Sebab tu kesalahan tu dengan taubat saja kan. Ya, ni kalau kita dah bertaubat dah, Allah Taala terima dah. Ampunlah kita. Itu saja. Sebab kita bukan sedar sangat. Sebab kita tak sedar. Kebanyakan dia minta maaf dia saya bukan. Walaupun dia makan sengaja sekalipun, dulu memang dia tahu dia makan haram. Dia tahu haram dia makan kan. Masa tu Allah Taala tak terima lah dia punya amal kebajikannya. Tapi satu ketika dia bertaubat pada Allah Subhanahu taala, walaupun dulu dia makan haram kan, dia bertaubat pada Allah Subhanahu taala. Maka selepas dia taubat, amal kebajikan yang dia lakukan insya-Allah Allah Taala terima. Tidak ada taubat, tidak ada dosa yang Allah Taala tidak ampunkan melainkan syirik. Dalam ayat Al-Quran tu kan, orang yang Allah Taala ampunkan, innallaha la yaghfiru tak ingat ayat tu mafhumnya,
Allah Ta'ala mengampunkan segala jenis dosa, melainkan yang Allah tak ampun apa? Dosa syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yaghfiru duna zalika liman yasha. Bagi orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki. Segala dosa Allah Ta'ala ampunkan, melainkan dosa syirik, termasuk dalam makan haram ke apa semua, walaupun dosa besar sekalipun. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'waj'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.